orang-orang di Negeri Sembilan tidak menyokong. Disebabkan itu, British membantu dengan 84 anggota tentera British, 20 anggota pasukan meriam dan 54 orang askar kapal perang. Video ini adalah sambungan dari video Batin Seri Alam. Video kali ini akan terbahagi kepada 3 bahagian dan secara berkronologi. Bahagian pertama adalah mengenai sejarah Datuk Kelana. Bahagian kedua pula mengenai Datuk Bandar. Dan ketiganya pula mengenai Perang Saudara Sungai Ujong 1874. Dan mengenai signifikannya dua jawatan ataupun tokoh ini, iaitu Datuk Kelana dan Datuk Bandar, adalah keterlibatan mereka dalam Perang Saudara Sungai Ujong tersebut. Sejarah Sungai Ujong bermula sekurang-kurangnya sejak era Kesultanan Melayu Melaka. Penghulu Sungai Ujong ketika itu di bawah pimpinan Tun Perak, iaitu penghulu di Kelang sekitar tahun 1445 hingga 1458 Masihi. Kemudiannya Sungai Ujong dikuasai Johor dan gelaran penghulu menteri diberikan kepada penghulu Sungai Ujong. Sejak abad ke-18 hingga ke hari ini, penghulu di Sungai Ujong menggunakan gelaran Datuk Kelana Petra atau kebiasaannya dipanggil Datuk Kelana sahaja. Pelantikan Datuk Kelana adalah mengikut giliran antara dua waris, iaitu waris dihulu ataupun waris dihilir Sungai Ujong. Contohnya, Datuk Kelana Leha iaitu Datuk Kelana kedua ialah waris dihulu, manakala Datuk Kelana Bahi iaitu Datuk Kelana ketiga ialah waris dihilir. Secara tradisinya, waris dihulu mengamalkan pewarisan jawatan penghulu dari jurai keturunan sebelah ibu, sinonim dengan adat pepatih. Waris dihilir pula keturunan sebelah bapa yang akan mewarisi jawatan penghulu, sinonim dengan adat temenggung. Tradisi pelantikan ini bermula awal abad ke-19. Ketika itu timbul perbalahan antara penyokong adat pepatih dan adat temenggung yang mengheret kepada perang saudara antara Datuk Kelana Kawal iaitu waris dihulu yang menuntut hak menentang Datuk Kelana Bahi. Datuk Kelana Kawal menang dan dilantik sebagai Datuk Kelana yang keempat dengan jaminan pelaksanaan sistem penggiliran bagi pelantikan Datuk Kelana, dan sistem ini masih lagi diamalkan walaupun tidaklah secara ketat. Datuk Kelana berpengaruh besar dalam pelantikan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan dan bertindak sebagai wakil kerajaan. Misalnya pada masa silam, apabila Yang Tuan meninggal dunia, Datuk Kelana akan menghantar wakilnya ke Siak untuk mencari Yang Tuan yang baru. Namun sekitar abad ke-19 Masihi, tradisi ini dihapuskan oleh Datuk Kelana Kawal. Pada hari ini, Datuk Kelana ialah perasmi nama pengganti Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan ketua kepada Datuk Undang yang empat, iaitu Datuk Undang Luak Jelebu, Datuk Undang Luak Johor, Datuk Undang Luak Rembau dan Datuk Undang Luak Sungai Ujong. Semasa pemerintahan Datuk Kelana di bawah kekuasaan Johor, mereka perlu menghantar bunga emas iaitu Mas Manah kepada Sultan Johor. Berbeza pula situasinya semasa pemerintahan Minangkabau. Datuk Kelana dikehendaki menghantar persembahan kepada Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Selain itu, mereka juga perlu hadiahkan kerbau dan persembahan lain dalam upacara perkahwinan diraja dan upacara berkhatan putera raja. Walau bagaimanapun, adat ini dihentikan apabila Sungai Ujong bebas daripada kekuasaan Yang Tuan pada tahun 1872, iaitu tahun yang sama pertabalan Tengku Antah sebagai Yang Tuan baharu. Secara tidak langsung, Mas Manah mula dibayar berdasarkan hasil kutipan cukai negeri, manakala hadiah persembahan diberi dalam upacara khusus dan secara formal. Secara tradisinya, Datuk Kelana berkuasa mutlak atas tanah jajahan Sungai Ujong. Semua masjid dan kadi dalam jajahan Sungai Ujong adalah di bawah tanggungjawabnya. Di samping itu, Datuk Kelana juga berhak memungut hasil cukai dan denda di bawah Undang-Undang Adat dan Agama di jajahan Sungai Ujong. Berkaitan cukai, ada pembahagian tertentu mengikut tempat. Misalnya, cukai import dan ekspor biji timah dan barangan lain
yang dikutip di Sungai Linggi dibahagikan antara Datuk Kelana, Datuk Bandar dan Datuk Muda Linggi. Manakala cukai jalan bagi pengangkutan sungai selain Sungai Linggi pula dibahagikan antara Datuk Kelana dan Datuk Bandar sahaja. Disebabkan Datuk Kelana ialah ketua jajahan Sungai Ujong, mereka ada juga menerima kunjungan orang-orang besar adat dalam sebuah pertemuan tahunan yang digelar sebagai upacara menghadap. Upacara menghadap kebiasaannya berlangsung pada hari pertama Hari Raya Aidilfitri di kediaman Datuk Kelana. Namun kini, upacara menghadap berlaku pada hari kedua Hari Raya Aidilfitri bertempat di Balai Undang, kediaman rasmi Datuk Kelana Sungai Ujong. Pesaing kuasa Datuk Kelana ialah Datuk Bandar. Nama lainnya ialah Datuk Shah Bandar. Shah Bandar yang sinonim dengan era Kesultanan Melaka bertindak sebagai kota pelabuhan. Oleh sebab itu, ada yang menggelar Datuk Bandar sebagai waris di air, manakala Datuk Kelana pula sebagai waris di darat. Jawatan Datuk Bandar telah ada sejak Sungai Ujong dikuasai Johor. Ceritanya bermula setelah kemangkatan Sultan Johor, Sultan Mahmud Shah II, iaitu Sultan yang mangkat di Julang. Hai Laksmana, basah nampaknya. Ya, tiap-tiap basah mesti ada keringnya. Mengapa Laksmana berkata demikian? Bagaimana tuanku menanam, begitu juga patik menuai. Cis Laksmana, kenapa begitu biadab? Jika kerbau mempunyai tanduk, rutan yang lembut juga mempunyai unak, tuanku. Datuk Laksmana, kenapa biadab terhadap Sultan? Cis! Sultan Ariel, sultanku sembah. Sultan Zalim, sultanku serang. Pengganti Sultan ini ialah Bendahara Tun Abdul Jalil dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Shah yang keempat. Baginda mewujudkan jawatan Datuk Bandar pada tahun 1715 dan mengurniakan sebuah cap mohor kepada Datuk Bandar untuk sebarang urusan pentadbiran. Datuk Bandar berperanan sebagai pemungut hasil cukai perniagaan dan cukai kapal di Sungai Ujong. Menurut tafsiran turun-temurun, Sungai Ujong berada di bawah jagaan bersama antara Datuk Kelana dan Datuk Bandar. Perkongsian kuasa bermula di masa pemerintahan Datuk Kelana Kawal. Rentetan dari perbalahannya dengan Datuk Bandar berhubung kutipan cukai dan bidang kuasa yang bertindih. Yang Tuan Radin dijemput untuk turut serta dalam menyelesaikan permasalahan ini dan pada akhirnya membawa kepada persetujuan antara kedua-dua datuk itu dalam pemerintahan bersama di Sungai Ujong. Pada pertengahan abad ke-19 Masihi, orang Rawa ada timpulkan huru-hara di Sungai Ujong. Datuk Kelana kelima, iaitu Datuk Kelana Sendang, berusaha menghentikan kekacauan tersebut. Datuk Kelana Sendang ada meminta bantuan Datuk Bandar ketika itu, iaitu Datuk Bandar Lebay, tetapi beliau enggan membantu dari segi kewangan dan peluru bedil. Bagai pucuk di cerita ulam mendatang, seorang individu bernama Manja Khatib tampil membantu Datuk Kelana sehingga selesai permasalahan tersebut. Untuk membalas budi, Datuk Kelana Sendang memecat Datuk Bandar Lebay dan melantik Manja Khatib sebagai Datuk Bandar yang baharu dengan gelaran Datuk Bandar Tunggal sekitar 1849 hingga 1874 Masihi. Beberapa tahun setelah itu, Datuk Kelana Syed Abdul Rahman dilantik sebagai Datuk Kelana Petra yang baharu, manakala Datuk Bandar Haji Ahmad sebagai Datuk Bandar yang baharu. Masing-masing berlaku pada tahun 1872 dan 1874 Masihi. Menjelang 28 Ogos 1874, Datuk Kelana Syed Abdul Rahman meminta Gubernur Negeri-Negeri Selat, iaitu Sir Andrew Clark, untuk membuat jalan raya dan sebuah penjara di Sungai Ujong. Beliau juga meminta agar Gubernur melantik seorang residen Inggeris di Sungai Ujong. Namun, Datuk Bandar Haji Ahmad tidak bersetuju dan mengugut akan membuat huru-hara di Sungai Ujong. Rentetan itu
Inggeris tetap menghantar tenaga kerja binaan seramai 44 orang dan sepasukan anggota polis seramai 60 orang. Semenjak Datuk Kelana Syed Abdul Rahman bersubahat dengan Inggeris, Datuk Bandar Haji Ahmad tidak lagi menghadap Datuk Kelana dan bertemu Gabinor. Pungutan cukai di Sungai Ujong pula beliau kutip sesuka hati dan beranggapan bahawa Datuk Kelana Syed Abdul Rahman hanyalah boneka British. Ada suatu ketika Datuk Kelana Syed Abdul Rahman merancang untuk serang Datuk Bandar Haji Ahmad. Namun hasrat itu perlu ditangguh kerana seorang raja dari Selangor iaitu Raja Mahmud bin Raja Berkat telah mendapatkan perlindungan Datuk Bandar Sungai Ujong semasa tercetusnya perang saudara di Selangor. Pada masa yang sama, orang-orang di Negeri Sembilan tidak menyokong usaha Datuk Kelana. Disebabkan itu, British melalui negeri-negeri selat membantu Datuk Kelana dengan 84 anggota tentera British, 20 anggota pasukan Meriam dan 54 orang askar kapal perang Inggeris. Datuk Kelana pun bermula dengan menyerang dan menawar rasah pada 14 Oktober 1874. Pada 11 November 1874 pula, rumah kediaman Datuk Bandar di Kepayang pula diserang dan Rahang dibakar. Keputusan yang sukar, namun pada 28 November 1874, Datuk Bandar Haji Ahmad mengutus surat kepada Gabinor British di Singapura. Intipati surat tersebut adalah menyalahkan Inggeris atas apa yang berlaku di Sungai Ujong kerana membantu Datuk Kelana Syed Abdul Rahman. 2 hari setelah itu, Datuk Bandar menghantar wakilnya pula untuk menyatakan bahawa beliau sedia menyerah diri dan menghentikan perang dengan Datuk Kelana. Surat balas setuju dari British pun diterima oleh Datuk Bandar Haji Ahmad pada 16 Disember 1874 dan peristiwa ini menamatkan Perang Saudara Sungai Ujong 1874.